topik kita hari ini. Katanya tentang fisioterapi dan juga ini kairoterapi. Kairopraktik. Kairopraktik. Nampak sangat kita bukanlah orang yang selalu membuat menggunakan bahasa ini. Dan juga fisioterapi. Jadi bersama kita adalah mereka-mereka yang pakar. Dia disebut sendiri apa sebenarnya? Apakah sebutan yang sebenarnya? Betul. Iaitu Encik Muhammad Azhar Yahya, pakar fisioterapi HIC Nursing. Juga Syafiqah Ishak, iaitu pernah menerima rawatan kairopraktik. Betul. Ya, okey. Okey, jadi kita nak cakap selamat datang dan Assalamualaikum. Okey, kita nak bertanya dulu. Kita nak panggil encik ke abang ke? Encik je. Encik je. Okey, encik. Kita nak tanyalah perbezaan di antara sebenarnya fisioterapi dan juga kairopraktik. Fisioterapi ni adalah bahasa ringkasnya juru pulih anggota. Okey, kairopraktik adalah satu teknik pijitan, urutan, tarikan, tekanan pada sendi dan juga tulang kita untuk kita masukkan pada kedudukannya asal. Okey. Jadi yang tadi sikit kita buat tadi kiranya patutnya Kak Ira kita dapatkan kairopraktik lah. Boleh. Sebab dia kadang-kadang tu ada injury. Okey, saya ada pengalaman saya sendiri dalam kairopraktik. Tapi sebelum saya share pengalaman saya, kita nak tanya dulu lah. Puan Syafiqah ke? Cik Syafiqah. Cik Syafiqah. Jatuh saham sekejap. Alamak, jangan. Tinggi lagi. Ya. Okey, Cik Syafiqah sendiri pernah mengalami injury. Bagaimana sehingga terpaksa berjumpa dengan kairopraktik? Okey, masa darjah 5. Biasalah kita nakal-nakal tu. Dah tak macam sekarang. Sekarang ni macam wanita sikit. Dulu tomboy. Panjat sana, panjat sini. Jatuh. Bila jatuh tu, patah kaki. Tapi masa tu, bila kita buat x-ray, x-ray kaki je. Kita tak check keseluruhan. Bila dah lama-lama selepas macam dah tingkatan 2, tingkatan 3 rasa sakit kepala. Tapi masa kita tingkatan 2, tingkatan 3 tu kita tak tahu lagi kenapa sakit kepala ni. Apa istilah migraine tu kita tak pasti. Yang saya tahu guling-guling atas lantai sakit kepala, lepas tu ponteng sekolah. Tak pergi sekolah, makan Panadol. Rupa-rupanya bila dah masuk tingkatan 5 macam tu dah habis SPM tu, baru saya Google, okey jumpa kairopraktik. Chiropractor dekat Malaysia ni. Jadi saya pergi. Bila pergi dia check. Oh rupanya saya punya spine ni dah bengkok. Dah bengkok. Dia bukan slip disc Dia bukan slip. Kalau slip disc dekat sini, ini dekat bahagian atas, dekat bahagian sini. Lepas tu dia cakap kalau awak pergi hospital, dia akan bagi awak option untuk buat pembedahan. Masuk besi macam tu. Tapi once you buat pembedahan, dia tak ada turn back dah. Jadi ada lepas tu ada banyak senyum pula kita punya kat sini. Jadi bila macam hujan ke apa, kita akan rasa besi kat dalam tu. Kata kalau you tak nak macam tu, kita ada satu lagi option iaitu buat kairopraktik lah. Dan ketika tu masa SPM tu umur 18, maksudnya 13 tahun yang lepas, Malaysia masih belum tahu lagi apakah itu kairopraktik. Dan masa tu satu tempat je yang ada. Dan doktor yang saya pergi tu memang datang daripada US. Lepas tu kos dia memang agak tinggi lah berbanding dengan sekarang ni. Tapi saya rasa mak bertuah bila buat kairopraktik tu, kemudian migraine dah hilang. Pening pun hilang. Kalau tak, saya memang saya makan ubat. Konstan tu memang 24 jam. Ada dalam handbag. Kalau tak, memang tak boleh buat kerja. Jawapan dia. Tapi bila dah buat kairopraktik, selesai. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan kairopraktik ni membantu juga. Kalau kadang kita fikir kita ni migraine biasa-biasa saja, tapi rupanya dia sakit kat tempat lain, tapi kita patut urutnya dekat tempat lain ya. Jadi mungkin Encik Azhar boleh jelaskan di sini dengan apa yang berlaku, kerana kebanyakan kes-kes dia impact kesannya di tempat lain tetapi puncanya di tempat lain. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, dia kalau kes Syafiqah ni kemungkinan besar bahagian spinal dia bahagian atas berapa pasti dah gitu. 3, 4 dan 4 dia dah terkepit bahagian nerve kita. Itu menyebabkan bahagian dia migraine ataupun kadang-kadang bila dia jalan balancing dia macam out sikit. Betul. So kita kena betulkan balik semula postur itu so tidak ada masalah. Macam mana pula nak betulkan, macam pendapat yang pakar tu tadi dia kata sebaik-baiknya letak besi. Tetapi sedangkan ada alternatif lain dengan urutan ke Encik Azhar? Tak, bukan dengan urutan macam mana? Macam saya kata, kita akan ada tarikan, tekanan untuk kita betulkan baik semula tulang itu. Tetapi sebelum kita buat prosedur, ada juga prosedur-prosedur yang perlu kita ikuti. Contohnya kita pergi hospital juga untuk dapatkan X-ray, MRI supaya kita dapat pastikan postur yang betul. Bagaimana baru boleh kita betulkan.
sama ada selamat atau tidak untuk buat prosedur itu. Okey. Jadi sebenarnya kalau penonton kita dekat rumah ada sakit-sakit badan ke ataupun baru lepas aksiden ke, diorang sebenarnya tak tahu mana satu yang diorang perlu berjumpa, sama ada dengan pakar fisioterapi ataupun chiropractic sendiri kan. Tapi patut kena bertanya dengan penasihat dululah. Baru diorang akan bagi tahu kita Macam mana sebenarnya kita nak tahu kita nak jumpa siapa? Okay. Sebenarnya prosedur dia macam ni. Apa-apa bila sakit tu, saya elok kita pergi hospital untuk kita dapat gambaran yang lebih jelas. Di hospital kita ada beberapa alatan seperti MRI, X-ray. Daripada situ kita dapat nampak bentuk tulang bahagian mana yang ada masalah. Doktor akan suggestkan kadang-kadangnya, okey, keadaan ini masih boleh dirawat. Bila boleh dirawat, selalu doktor akan suggestkan untuk buat fisioterapi. Okey, ataupun chiropractic. Macam di tempat kami gabungkan dua konsep ini untuk perbetulkan keadaan itu. Chiropractic digabungkan dengan fisioterapi. Dia pasal tulang yang letup-letup tu kan. Yang letup-letupkan tulang tu kan? Lepas tulang berkenaan dengan tulang betul. Saya biar je. Kalau tak pun kita letup-letupkan lah. Biasanya jumpa kawan suruh orang letupkan badan. Tapi kalau macam benda tu dah berlarutan, of course pergi doktor lah, pergi klinik atau hospital. Saya selalu tengok video-video macam tu. Teringat nak cuba tapi takut nak buat dekat diri sendiri. Berani. Sebab maybe diorang lebih pakar lah daripada yang letup-letupkan tu kan. Sejujurnya tak. Sebab tak tahu benda tu selamat ke tak kan. Tadi kita dah dengar cerita Kak Ira sendiri. Akak cakap akak buat rawatan dekat lutut dengan badan. Tapi itu yang saya tak faham. Kita sakit dekat lutut tapi dia orang buat rawatan dekat tempat lain sebenarnya. Tapi berhasil ke tidak? Awak tanya saya pun tanya dia juga. Kenapa saya sakit lutut? Kenapa leher saya nak dikerak-kerakkan? Kenapa belakang saya nak dikerak-kerakkan? Tapi saya pun tak tahu. Nanti kita tanya pakar ya. Okey. Tapi sebelum kita nak tanya soalan lebih lanjut lagi, kita kembali dengan soalan saya tadi tentang itulah rakyat Malaysia pun bertanya. Kerak-kerak tu selamat ke tidak? Sebab apa tadi antara salah seorang daripada rakyat Malaysia, suara mereka tu dia kata, okey, jumpa kawan minta dikerak-kerakkan sendiri. Baru dia rasa puas. Itu bahaya sebab pernah ada cerita bahaya. Kerak-kerak terkehel pula. Ya, betul. Alamak, itu yang salah urat tu. Dia kerana buat prosedur ni pastikan jumpa dengan pakar, dengan arif dan juga profesional. Jangan kita ambil sebarang orang sebab nanti keadaan akan lagi teruk. Tapi tak boleh suruh kawan kadang tidak kawan digalakkan. boleh daripada belakang. Macam saya tadi, sketsa saya yang tarik Kak Ira tadi tak boleh Jangan Jangan memandai-mandai. Tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Okey, jadi kalau kita injured, kita duduk diam-diam, kita minta orang bawa kita berjumpa dengan pakar. Ya, saya betul. Kalau sakit juga ambil ais. Bagi demah dan ais dahulu. Okay. Itu Saya ada tips satu yang soalan. bagus, Ini nenek-nenek kat kampung, mak-mak orang tua selalu minta, pijak belakang aku ni sakit. Apa tu kita pijak selagi tak bunyi kerak. Itu macam mana pula? Allahu Akbar. Tijak tak digalakkan sangatlah juga. Tak digalakkan sangat sebenarnya. Kalau nak tijak simple-simple tu urut masa-masa biasa tu boleh, tidak ada masalah. Tetapi jangan yang terlalu over lah. Saya dulu saya ingat lagi saya pijak baru rasa pijak puas belakang lah. orang tua. Okey, untuk Cik Syafiqah sendiri lah kita nak bertanya. Tadi kata dia buat rawatan untuk Cairo kan. Jadi masih lagi terus ke dengan rawatan Cairo ataupun dia memang kalau kita dah once kita dah berhenti, dia datang balik semula ke macam mana? Terus dia tersenyum kan sebab tadi masa sebelum live ni memang dah tanya saya ada buat lagi ke tak rawatan susulan. Sebenarnya saya dah berhenti 2 tahun. Ke apa? Macam yelah tadi kata kruk-krak kan betul. Kita ada sikit takut tu, perasaan takut terutama dekat bahagian kepala dengan leher. Ya betul. Bila dia kita rasa macam ayam kena patah-patah tu. Macam aku ni selamat ke tak. Jadi rasa trauma tapi sebenarnya bila kita tak buat balik tulang tu boleh lari semula. Macam sekarang ni hari tu tulang belakang je. Sekarang ni kaki off balance. Sebelah panjang, sebelah pendek. Lepas tu dia akan kacau hips. Hips kita akan jadi sengit. Dia macam kereta alignment dah lari, bahu pun jadi sengit. Jadi semua ni akan efek migraine. Sebab tu macam sekarang hari-hari sakit kepala. Hari-hari kena telan ubat. Kesimpulannya kenalah datang ke sini. Sekarang ni dia macam insaf sekejap lah ni. Bila Sakit jumpa sangat dah? sakit sangat. Jadi maknanya kalau kita buat rawatan sebenarnya Encik, buat rawatan tak kira lah macam kalau Cairo ni, kalau kita tak buat rawatan susulan sampai umur kita, dia ada had masa ke macam mana? Selepas pada itu ada tindakan susulan, rawatan susulan. Tapi kalau kita stop, dia datang balik penyakit tu. Lepas Macam tu mana? kena jaga body mechanic. Maksud body mechanic, Posture badan postur kita. badan, cara kita angkat barang, cara kita pegang anak kita, cara
kita berjalan, cara kita duduk, semua kena jaga. Oh, patutlah saya tengok anak saudara saya seorang ni, dia kata dia dah kena slip disc, lepas tu dia orang ajar dia sebenarnya. Bila ajar dia tu cara angkat barang rupanya kena satu-satu, bukan macam kita terus angkat. Oh, itu yang awak belajar juga. Ya, sebab tu macam ni duduk tegak. Bukannya belagak ke apa. Kadang orang cakap, jalan pun mendada. Cakap, bukannya apa. Cakap kan, sebab kita dah tahu sakit tu macam mana. Dan itu ialah cara macam mana kita nak atasi untuk daripada dikerak-keruk kan tu. Tapi ialah kita manusia biasa, kadang kita lupa. Sebab kita dah jadi satu tabiat kita daripada kecil. Angkat barang pun tunduk sesuka hati. Kita tak ikut posture yang betul ataupun cara yang betul. Tidur awak selesa? Tidur pun sepatutnya lah tegak ataupun menggunakan bantal yang betul. Posisi tu kena betul. Tapi bila kita dah tidur, jawapannya keadaan tak dapat dikawal. Jawapannya. Okey ni Cik Azhar ya. Saya mengalami masalah. Selalu hair problem, tapi saya anggap ianya salah bantal. Adakah salah bantal itu adalah tanda-tanda simptom awal yang perlu berjumpa dengan pakar, ataupun sebenarnya ada wujud salah bantal? Sebab salah bantal ni kadang-kadang sampai 3 hari tak boleh nak ni, itu apa? Saya rasa lebih tengok pada laptop ni. Buat kerja. Ada tak? Itu macam saya cakap, bermain dengan postur kita duduk, cara kerja kita, gaya hidup kita. Itu semua berkait rapat. Sepatutnya Kak Era kena jumpa, kena buat sikit je. Kalau dia sangat sikit, simple, kita buat sekejap je. Tapi kalau Kak Era kata dia tak nak buat kukrak-kukrak, masih lagi nak pakai video urutan boleh? kukrak ni. Itu dia. Saya buat itu atau Ni akak buat ni? Ya, macam tu. Akak tak. Tapi lepas tu okey ke tak tu? Dia mengejut, dia terkejut. Tapi akak kena relax badan lah. Tapi itu bukan akak yang baris. Ya. Okey. Jadi saya berbalik kepada inilah masalah tadi tu. Kalau dia tidak ada istilah salah bantal itu adalah sebenarnya kedudukan kita yang salah Postur selama kita ni. Postur tidur. kita. Kalau kita penat juga? Sama juga. Kebiasaan itu ada postur waktu Kak Era tidur, salah, bantal tu pun memain peranan jugalah. Sebab kadang-kadang kalau kita penat sangat pun kita lentok kepala terus tidur. Kejadian ni selalu terjadi kepada ibu-ibu yang lepas bersalin, menyusukan anak, badan yang penat, susukan anak, dia pun tertidur dalam postur yang tidak betul. Besok pagi bila dia bangun dia akan rasa tegang kat sini, tegang kat belakang. Kebiasaan memang terjadi pada ibu-ibu. Jadi bila kita sakit leher dia akan makan ke bahu kita akan rasa spinal stiff. cord kita. Sebab tu tadi Kak Era dia tanya, kenapa bila saya sakit lutut, kenapa kena buat semua badan? Ya, betul. Sebab dia dah melibatkan bahagian spinal kita, spinal cord kita kena betulkan semula elemen dengan balancing kita. Jadi bermakna puncanya center kita adalah di spinal. Spinal. Dan baru kita Kalau tak masalah tak settle. Okey, Cik Syafiqah sendiri kita nak bertanya lah, mungkin boleh berkongsi rasa dengan penonton kita di luar sana yang mungkin ada sakit tapi dia orang takut sebenarnya nak kukrak-kukrakkan badan, nak berjumpa dengan Khairul ataupun pakar fisioterapi sendiri. bagi tips sikit kepada penonton kita. Nak kena bedah ke nak kena kukrak? Pilih antara dia. Bedah tu lagilah pisau, masuk besi. Kalau kilat, you sakit. Lepas tu ada banyak pantang larang, makan ke apa. Berbanding dengan Khairul ni, memanglah dia menakutkan. Sebab bunyi dia pun terap-terap kan. Kita cakap apalah dia buat dekat aku ni badan, tulang-tulang ni semua. Tapi sebenarnya, itu ialah satu rawatan alternatif yang baik. Berbanding kita nak buat pembedahan ataupun makan ubat telan ubat konstan, ubat tahan sakit. Betul. Jadi yang dekat luar sana tu, siapa-siapa yang mengalami kesakitan contohnya migraine, jangan fikir bukan-bukan, jangan fikir saya ada barat otak, tiba-tiba awak nak pergi MRI check otak ke, tak. Cuba tengok dulu tulang belakang. Sebab selalunya bila kita berkaitan dengan migraine ni mesti tulang belakang. Tak betul. Jadi itu dia tips yang sangat berguna Nak kena bedah ke? Nak kena bedah atau nak jumpa chiropractic kita. Orang kata mencegah lebih baik daripada betul. So, terima kasih Syafiqah atas perkongsian.